This song was created using the N-Track Studio app. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan lagi modul PDP Art Seni Visual unit yang ke-22. Masih lagi dalam bab yang kedua, yaitu bentuk karya seni visual. Di bawah aspek formal, yaitu prinsip rekaan yang kedua, kadar banding. Jadi hari ini kita ada background music yang ditaja oleh Pocik Mi Channel. Ini lagu terbaru Encik Azmi Abdullah, salah seorang guru seni visual kita. Terima kasih kerana beliau sudi mengizinkan kita menggunakan background ini untuk menghilangkan rasa bosan. Sebelum ni memang tak ada muzik untuk background, sebab nak letak muzik background kena ada kebenaran daripada pemilik muzik tersebut. Okey, kita teruskan. This song was created using the N-Track Studio app. Oops. Background music sudah putus.
Baik, terangkan maksud prinsip kadar banding dalam seni visual. Okey, untuk melihat prinsip kadar banding, kita terus kepada karya. Mari kita lihat karya ini, sebuah catatan oleh Amrun Omar yang bertajuk Bersilat 3. Dihasilkan dalam tahun 1980. Okey, daripada karya ini kita akan bincangkan maksud prinsip kadar banding. Kadar banding merupakan kadar dari segi ukuran atau saiz objek yang dilukis berbanding objek sebenar atau berkadaran dengan bahagian lain pada objek yang sama. Okey, kita ambil statement yang pertama tadi ni. Ukuran atau saiz objek yang dilukis berbanding objek sebenar. Rujuk pada gambar karya ini, imej dalam karya merupakan dua figura manusia yang sedang melakukan aktiviti bersilat. Kedua-dua figura ini digambarkan seperti dalam keadaan sebenar dari segi saiz objek dan ukurannya. Jadi, atau ni untuk statement yang kedua, berkadaran dengan bahagian lain pada objek. Maksudnya, jika kita lihat pada bahagian tangan figura manusia tersebut, ianya sesuai dan berkadaran dengan bahagian lain. Seperti badan, saiz kepala dengan saiz badan, saiz kaki dengan kepala, dengan badan, semuanya tidak ada cacat. Maka, karya ini menggunakan prinsip kadar banding, iaitu dia meniru objek seperti dalam keadaan sebenar mengikut kadar banding yang sebenar. Okey, itu semoga karya ini mampu menjelaskan kepada anak-anak tentang kadar banding. Jadi secara ringkasnya, karya yang mementingkan kadar banding ini akan memaparkan imej secara realistik. Imej realistik betul-betul sama seperti dalam keadaan asal. Dia tidak jadi kartun, dia tidak jadi separa abstrak atau abstrak. Jadi, maksud kadar banding ini ialah perkadaran imej itu berbanding objek yang sebenar atau perkadaran objek itu sendiri di dalam karya tersebut, antara bahagian-bahagian objek dalam karya. Baik, untuk lebih jelas, mari kita lihat karya yang tidak mementingkan atau tidak menggunakan prinsip kadar banding. Baik, kita teruskan lagi dengan karya yang kedua, iaitu sebuah karya oleh Pablo Picasso yang bertajuk Three Musicians, dihasilkan dalam tahun 1921. Karya ini adalah untuk membezakan antara karya Amrun Omar tadi yang mementingkan prinsip kadar banding dengan karya yang tidak mementingkan prinsip kadar banding. Jadi, karya Three Musicians ini adalah antara karya terkenal Picasso. Dalam karya ini, Picasso menggambarkan 3 figura sedang bermain alat muzik. Boleh dilihat di sana, walaupun sukar dikenali, kita boleh nampak figura di sebelah kiri sedang bermain alat muzik flute atau seruling. Figura di tengah-tengah sedang bermain gitar. Dan figura di bahagian paling kanan sedang bermain alat muzik accordion. Ketiga-tiga imej ini digambarkan secara dengan mengabaikan prinsip kadar banding. Jadi, imej digambarkan secara tidak realistik dan separa abstrak. Jadi, ini menunjukkan perkadaran dengan berbanding objek sebenar tidak diambil kira. Jadi, imej figura manusia itu agak sukar dikenali, namun masih terdapat ciri-ciri asas. Ciri-ciri asasnya macam mana? Okey, lihat di bahagian kepala tu ada 2 biji mata, ada hidung, dan ada nampak macam tangan,
kecil je tangan dia. Kemudian ada kaki. Nah, jadi ini ciri-ciri dapat kita simpulkan dalam pemikiran kita bahawa pelukis menggambarkan imej figura manusia. Jadi ini karya dari aliran abstrak. Dan ini antara pemula aliran Cubism. Jadi selain daripada karya-karya realistik, karya sebegini juga dianggap salah satu daripada aliran karya seni. Ini juga diterima sebagai karya seni. Bahkan karya-karya begini dari segi value, harganya lebih mahal berbanding karya realistik. Jadi diharap pelajar sudah lebih jelas tentang apa itu prinsip kadar banding dalam karya. Seterusnya kita akan lihat beberapa contoh lagi. Contoh yang seterusnya ialah karya arca. Ini adalah sebuah arca yang menggambarkan imej kuda oleh pengarca Cina Jia Hao. Pengarca ini menggambarkan imej kuda secara realistik, di mana perkadaran dengan objek yang sebenar adalah dibuat setepat mungkin. Jadi dari segi kadar bandingnya, karya ini memang menggunakan prinsip kadar banding. Imej kuda dipersembahkan secara realistik mengikut kadar banding yang sebenar. Kadar banding berdasarkan imej yang sebenar. Itu maksud kadar banding untuk lebih jelas. Seterusnya, kita tengok imej arca juga. Ini arca yang kedua, menggambarkan subjek kuda juga sebagai subjek dalam arca ini. Tetapi kuda ini tidak digambarkan secara realistik. Di mana imej kuda dipersembahkan tanpa mengambil kira prinsip kadar banding. Objek diubah suai mengikut kehendak pengarca itu sendiri, dan sehingga menghasilkan imej sedemikian rupa yang agak abstrak. Tetapi audien masih lagi dapat mengenali bahawa ini adalah arca seekor kuda yang ada penunggang di atas belakang. Jadi arca ini arca yang tidak menggunakan prinsip kadar banding. Kedua-dua arca ini juga dianggap karya seni. Kedua-duanya diterima sebagai karya seni, cuma dari aliran yang berbeza. Baik, harap semua pelajar jelas dengan penerangan ringkas ini. Sehingga berjumpa lagi dalam slot yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.